Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala majelis ilmu. Mudah-mudahan kita ditunjuki dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah keridaan-Nya dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Muslimi muslimat, hadirin hadirat sekalian, kita sambung perbincangan kita dalam bab salat, dalam bab sembahyang. Dalam kuliah hamba sebelum ni kita bincang dulu, iaitu berkaitan dengan persiapan-persiapan sebelum solat. Kita karah baliklah kan? Untuk kita sambung pada hari ini, kita nak masuk dalam bab semaya solat. Persiapan kita pertama dulu kita bincang berkaitan dengan fizikal kita. Ini kita simpul daripada syarat-syarat sah semaya. Berkaitan dengan fizikal kita, kita kena cuci tubuh badan kita, pakaian kita, dah tepat kita nak semaya daripada najis. Kita kena cuci, kena bersih. Cuci bersih ni adalah daripada najis. Dan yang kedua, persiapan kita dari sudut akal kita, supaya apabila kita masuk dalam semaya, akal kita ni boleh fokus kepada semaya kita. Iaitu yang pertamanya ialah kita kena tahu berkaitan dengan rukun-rukun semaya, sunat-sunat semaya, perkara yang membatalkan semaya, perkara yang makruh kita lakukan dalam semaya. Dan yang kedua juganya ialah persiapan akal kita. Kita kena tenangkan fikiran kita untuk kita masuk ke dalam semaya. Jadi sebelum kita masuk dalam semaya itu, kita kena tenangkan fikiran kita supaya orang panggil tidak terbawa-bawa ke dalam fikiran kita semasa kita semaya. Jadi kita kena kerak ataupun kita kena elak diri kita melakukan sesuatu yang boleh mengganggukan kita dalam semaya, yang boleh mengganggu fikiran kita semasa kita semaya. Jadi sebelum semaya itu kita kerak dah, kita orang panggil selesai dah. Jangan dalam semaya itu kita terfikir-fikir ataupun kita masih lagi nak selesai masalah kita duduk buat sebelum semaya. Contohnya memasak, jangan di tengah masak akad takbir semaya, ki horebe tengah kita memasak, ataupun apa-apa sahaja yang kita duduk tengah buat, tiba-tiba kita beri semaya sedangkan benda tu tak selesai, yang boleh mengganggukan fikiran kita. Jadi ini penting kepada kita. Dan yang ketiganya ialah persiapan dari sudut roh kita, persiapan dari sudut roh kita ataupun disebut jiwa kita. Hal ini kita disyaratkan supaya kita berwuduk. Antara persiapan roh kita ialah dengan berwuduk itu kita menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahawa apabila kita berwuduk maka gugurlah dosa-dosa anggota yang kita berwuduk tersebut. Kalau kita boleh nampak cuma sepocah air yang keluar daripada anggota wuduk kita, nak rakyatnya ialah dia membersihkan
diri kita sebelum kita masuk ke dalam sembahyang. Dan selepas wuduk kita disunatkan doa wuduk. Doa wuduk ni walaupun kita kata dia tu sunat, tapi besar peranan dia kepada kita untuk persiapan kita masuk ke dalam sembahyang. Kalau dengan kita berwuduk hanya menggugurkan dosa-dosa kecil, kita nak pergi ngadak Tuhan ni tak cakap nak porang dengan dosa. Sudah tentulah kita nak ngadak Allah Ta'ala ni, kita nak bersih jiwa kita, kita nak bersih hati kita, kita nak bersih roh kita daripada dosa-dosa tersebut, supaya kita pergi dalam keadaan yang tenang, yang bersih, tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan wuduk tersebut kita buat dengan sempurna sebagaimana yang telah kita belajar, maka dosa kecil berguguran. Lepas kita berwuduk, kita doa wuduk. Doa wuduk. Jadi doa wuduk ni sama ada kita nak buat secara rasmi, kita menghadap kiblat, kita angkat tangan kalau ada kesempatan, ataupun tak ada kesempatan, orang nak qomat dah. Nah, maka kita pun buat secara tidak rasmi. Lagu mana? Bila-bila berjalan pun doa lah. Baca doa wuduk ni dengan kita bersyahadah. Doa wuduk ni tak ada benda lain, bersyahadah. Kita ulang balik syahadah. Syahadah ni kalau kita ngaji dalam fiqh lah. Kalau wali nak menikahkan anak dia, tu imam tu dia suruh dulu wali kahwin ni, wali nikah ni supaya bersyahadah. Apa? Mazhab kita Syafi'i tak boleh orang fasik mengangkat, orang panggil akad nikah, nak menikahkan anaknya sebagai wali contohnya. Jadi bersyahadah tu nak baru balik iman, nak baru balik iman. Jadi kita nak baru balik sebelum kita masuk ke dalam semaya itu, kita baru balik iman kita dengan kita bersyahadah. Jangan kita tengok bagai ni bagai sunat kat pakai tinggal. Jangan. Ada benda di sebalik kenapa kita mengulangi syahadah tersebut sebagai doa selepas wuduk, nak menyempurnakan, nak melengkapkan kita supaya kita masuk dalam semaya nanti dalam keadaan iman kita sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Tambah sikit lagi, dan jadikanlah aku daripada orang yang sentiasa bertaubat, banyak bertaubat, ahli taubat, dan dari kalangan orang yang suka menyuci diri. Ini dalam masa yang sama kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Takut ada dosa-dosa besar, takut ada lagi baki-baki dosa yang tidak gugur dengan hanya kita berwuduk untuk kita masuk ke dalam sembahyang kita. Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan ruh kita, jiwa kita, hati kita yang boleh menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang panggil yang bersih untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu di antara beberapa perkara lah. Kita ulang balik, kita dah bicara sebelum ni berkaitan dengan syarat-syarat sah sembahyang. Untuk kita ambil sebagai kesimpulan, persiapan dari sudut fizikal kita, persiapan dari sudut ilmu akal kita, dan juga persiapan dari sudut ruh jiwa kita untuk kita masuk ke dalam sembahyang. Jadi pada hari ini kita nak masuk ke dalam sembahyang secara praktikal ataupun secara betul-betul kita sembahyang. Dan sembahyang ni kita nak pilih cara yang terbaik. Apabila kita nak sembahyang, terutama sekalinya ialah kita nak solat sembahyang fardu. Hak ni hak sembahyang, hak wajib kita jaga. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Dan Allah Subhanahu Taala berfirman kepada kita, jagalah, kata Allah, sembahyang 5 waktu tersebut dan sembahyang wusta. Wusta ni khilaf di kalangan ulama. Salah satu daripada sembahyang yang 5 yang wajib kita utamakan. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jaga semaya, bererti Tuhan nak suruh semaya kita ni kita buat yang terbaik. Kita buat yang paling excellent, yang paling teristimewa untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak beri hadiah ke orang ni, kita kena tengok title juga. Kalau kita nak beri hadiah ke orang kapun tak apa. Ke Tok Ngulu tak apa. Kalau kita nak beri ke Tok Wakil tak lagi. Kalau nak bagi ke menteri besar, lain dah buku dia. Nilai kualiti pun lain dah. Kalau nak bagi raja, lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi raja. Ni kita nak sembah kepada Allah Ta'ala, nak mempersembahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita buat sendiri depan dia. Lagu mana? Sudah tentulah kita nak buat yang terbaik. Jangan kita pilih kok orang panggil, kok orang nak tahu dah.
ataupun orang panggil hak khopeh-khopeh dah, ataupun barang-barang hak kurang nilai dia. Tak sah. Sudah tentulah kita nak yang ternilai, yang terlebih, orang panggil istimewa, yang untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita tengok pandangan ulama dan kita tengok kepada sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita ikuti, kita baru lepas kecek bab maulud dah. Bab maulud ni kita kecek ni tak sudah sebab tak habis. Bukan kata orang awal saja, tak habis, tak sudah. Kena kecek semua. Dan kesimpulan bab maulud ni tak ada benda lain. Kena ikut Nabi, ittiba. Kena ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bab semaya ni juga kita nak ikut Nabi. Ikut Nabi. Jadi banyak-banyak hak jenis semaya ni, hak semaya hak paling sempurna dan paling istimewanya ialah semaya Jumaat. Semaya Jumaat. Sebab tu guru besar sama kita, kan? Lebih-lebih lagi kita ni pendukung parti Islam. Kita ni ketua cawangan ke, kita ni ahli PAH ke, kita ni penyokong PAH ke. Kan? Kita ni siapa, lebih-lebih lagi kita ni kita kena ingat bahawa kita ni tak lepas daripada mengaku sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yang kita nak muslim kita, mukmin kita sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak hak sempurna ialah semaya kita kena semaya Jumaat. Semaya Jumaat ni pula semaya di masjid. Semaya Jumaat ni pula semaya di masjid. Jadi apabila kita cari-cari hak semaya hak paling sempurna, paling istimewa, tak ada jumpa melainkan semaya berjemaah, dan semaya jemaah ni adalah semaya di masjid. Pelbagai dalil lah ulama kita bawa. Amba tidak berhajat nak kemukakan dalil pada hari ini sebab kita dah mengaji belaka dah. Hak penting kita kena nilai, hak kita nak wi ke Tuhan ni, nak bersembahkan kepada Allah Taala ni, kita nak pilih hak mana, maka paling istimewa. Maka hak paling istimewanya ialah kita kena buat dia dengan dalam keadaan berjemaah. Kita kena semaya dalam keadaan berjemaah. Maka inilah sunnah yang paling besar antaranya yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada difardukan semaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Nabi kita wafat, Nabi kita tak pernah tinggal berjemaah. Patut kita lagu mana? Kita. Sebab itulah ulama-ulama dulu ke dia cermat. Dia cermat. Nak pilih natu dia kira bab semaya. Bukan sekadar nak pilih natu, nak pilih pemimpin. Nak pilih pemimpin tu kira semaya. Kita lah ni tak kira dah. Tak kira siapa, boleh duit 500 kat pakar. Nak rakyat nak tak tahu kira lah tok wakil ni pandai baca Quran ke, pandai semaya ke, boleh waktu email ke, tak kira. Allah, dangkalnya kita nak rakyat dalam bab pilih pemimpin. Dangkal. Tak ada ilmu sikit abuk. Hal ni lah tok guru sebut, kau nak sebut supaya lah. Nak makan air kat upah kau kan. Tak nak kata nak rakyat lah jenis tu lah. Jenis manusia lah gitu. Jadi kita jangan duduk situ. Kita kena duduk lah ni, kita kena ingat kan, bahawa kita apabila kita nak hak sempurna, maka tak ada cara lain kan? Melainkan kita kena semaya secara berjemaah, dan sunnah inilah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau kita pakat tanam semangat berjemaah kan, sehingga kan kita meletakkan ini di antara aulawiyat, keutamaan yang kita kena letak dalam hidup kita. Gilah mana aku kena jemaah, bunyi bel dah tengah jalan berhenti mana, kadak lah ni, lampuri lah kan, kuala kerai lah kan. Dan apabila kita letak situ diri kita, maka insya-Allah kan, diri kita di antara orang yang mengutamakan benda yang diutamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda. Dan keistimewaan salat berjemaah ni, pelbagai keistimewaan nama lah, supaya kita semua kalau boleh rujuk balik tengok dalam kitab-kitab. Lo ni banyak ni tangan ni, barang ni nak guna untuk kebaikan kita terlalu banyak. Tengoklah kelebihan-kelebihan salat berjemaah yang menyebabkan kita rasa takziah, saya nak berjemaah, dah tak saya tinggal berjemaah. Biar ada dalam diri kita kan. Kalau boleh kita ni, anak-anak kita lah ni, kita tanam dah start daripada balik tu, rakyat ke dia, jangan tinggal jemaah. Rakyat lalu dia. Kita pesan lah ni lagi. Jangan dewi dia ngaji teka homo 20 baru, oh apa ayah aku tak ayat kaku. Jangan. Lah ni kita kena pesan dah.
Jumu'ah jangan tinggal. Jumu'ah jangan tinggal. Siapa kau perekat lagu mana orang jaga Jumu'ah ni? Orang jaga Jumu'ah ni. Siapa kau perekat kalau dia pergi masjid takdir tak mari salat dah. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Gelisah dia. Sudah nak maya dengan siapa? Gelisah dia nak maya dengan siapa? Akhir sekali dia cuik ahli Jumu'ah semaya dia cuik. Cuik ni kena hak tahu. Kalau kena hak tak tahu gagal juga ada. Kena hak tahu. Dia pilih dalam dia pilih agak hak pandai sikit dah. Hak tahu. Tolong hamba. Tolong hamba. Tolong gapo kalau kita kira dah. Kalau kita kira hak tak mengaji gapo ni enggak cuik enggak tolong hamba. Tolong gapo? Tak ada tolong hamba semaya Jumu'ah. Iaitu dia jadi makmum kita. Tolong, ni tak tolong. Ini orang jaga Jumu'ah ni. Orang jaga Jumu'ah siapa kau perekat kalau dia pergi masjid, orang selesai semaya, dia cuih ahli Jumu'ah tu minta tolong. Tolong ke apa? Tolong semaya Jumu'ah dengan hamba, jadi makmum hamba. Lepas tu orang ni semaya 2 kali ni lagu mana ustaz? 2 kali boleh pahala 2 kali dia. Pahala sunat lah. Dan disunatkan kepada kita kalau kita ditakdirkan dicuih oleh orang, disunatkan kita bangun. Tolong dia, pahala besar untuk kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Tolong menolong di atas kerja kebaikan dan kerja membina sifat takwa dalam diri kita. Termasuklah tolong sahabat kita semua yang Jumu'ah. Ni nak raya orang jaga Jumu'ah. Benda ni hidup di tanah Arab. Hamba duk Mesir dulu ingat benar. Benda ni hidup tanah Arab. Tempat kita sah kau nak cuih orang. Hak mari sebuah kereta dah berhenti tu dia semaya sore-sore lagi. Allahu akbar. Tak tahulah apa dia. Padahal maya Zuhur, kalau maya Gharib tu ada munasabah tak saya jadi imam. Takut gagak kau ke mana. Ni maya Zuhur, maya asar. Jadi kalau boleh kita kena ubah sikap ni. Ubah sikap ni biar kita ni sayang kepada solat je berjumu'ah, kerana ini sunnah besar yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk kita membina ummah. Jadi kita nak masuk dalam bab semaya. Dalam masuk bab semaya. Apabila kita semaya, kita masuk saf. Kita masuk saf. Kita pilih imam ni, imam yang paling aqra', a'lam di kalangan kita. Dan biasa tu imam kita ni, kita imam hak dilantik dan sebagainya. Maka apabila kita semaya, saf ini di antara perkara yang wajib kita ambil titik beratkan untuk kita semaya. Sebelum kita akad takbir, kita kena ingat apabila kita masuk saf, kita duduk betul-betul menghadap ke arah kiblat. Ketika ini kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sempurna. Tu imam biasa dia pesan, tu imam. Dan ini disyaratkan kepada imam dan disunatkan kepada imam supaya berpesan kepada makmum dia. Berpesan kepada makmum dia supaya penuhkan saf yang pertama, penuh saf yang kedua, baru pergi yang keseterusnya. Kadang-kadang masjid kita duduk perhati dah, hak pertama tak penuh lagi, dia duduk saf kedua dah. PA orang kita. PA. Masuk saf kedua tu pula dia duduk bocuni sore. Bukan kata nak duduk belakang tu imam tu duduk. Jadi kalau boleh benda ni kena ambil berat dah. Disiplin ni kena ambil berat. Lagu mana kita nak persembahkan depan Allah Taala dalam keadaan lagu tu tak betul. Dalam keadaan tak comel orang panggil dah. Kita kalau tengok budak baris, tengok askar baris, kalau tengok kritik selalu, tak betul tu. Kita kritik selalu, tak betul. Ni kita ngadap Tuhan, duduk depan Tuhan dalam saf ni mestilah dalam keadaan yang betul. Dan benda ni hidup tanah Arab ni. Tanah Arab hidup alhamdulillah. Tempat kita ni dari sember. Tahu sember? Nak duduk depek tak boleh. Allah lah. Takut panah nguak ke mana wallahu a'lam. Jadi apabila gitu kita kena ingat persiapan kita sebelum semaya tadi kena ingat dah. Persiapan kita sebelum semaya tadi kena gitu badai suci, pakaian suci ni lebih lagi kita disunatkan pakai bau-bau supaya jangan bau jebak kita kepada orang sebelah. Kadang-kadang kalau mari kahwin ni sudah lalu dah. Kita ni sudah debar mari kahwin ni. Sebab apa? Tahu dah bau dia. Kena pula hak gigi dia tu pula. Kadang-kadang hak gigi kita ni kena jaga weh. Kadang-kadang kita duk baca ke bang kat orang sebelah. Kena jaga. Bagian ni bagian makruh. Nak semaya jumu'ah kena jagalah bagian-bagian lagu ni. Supaya jumu'ah kita saf kita ni betul-betul kita boleh buat dengan keadaan-keadaan yang terbaik.
Dan kesempurnaan saf ini kita kena ingat sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Sesungguhnya saf yang betul itu, kesempurnaan saf itu adalah daripada kesempurnaan sembahyang. Jangan kita ambil gini. Jangan kita ambil gini. Ambil berat. Ini di antara pendidikan yang besar dalam ibadat solat untuk mendisiplinkan kita. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya Allah Taala tu sendiri mentarbiah kita dengan ibadat sembahyang. Tiba-tiba Tuhan nak tarbiah kita tak sikut. Tak betul balik kita. Okey. Jadi saf kita ni kena penuh saf molek, kena perapat, kena betul. Tumit tak? Kita ingat betul ni dengan tumit. Bukan dengan ibu kaki, ibu jari kaki. Lepas tu pula kena perapat bahu. Kalau kita bangun sah kedua tu tiba-tiba dalam keadaan kita rasa tak rapat, kita perapat. Nak perapat kok mana? Tak. Kiri ke kanan? Tengok kita duduk alik kanan tu imam ke alik kiri tu imam. Kalau kita duduk alik kanan tu imam, kita kena kesoklah ke alik kiri. Kesoklah ke dalam. Lah kau tu imam. Kalau kita duduk alik kiri tu imam, kita kesoklah ke kanan. Kau masuk ke tu imam. Orang alik sana dia kena marilah, kena mari. Basah kita ni apabila kita rokok sujud dia longgar balik. Naik rakaat yang kedua kita kena perapat balik. Ini di antara pergerakan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ni orang panggil alis kerak. Alis kerak lagu mana dalam sembahyang tak boleh gerak. Kan? Kita ngajar dalam sembahyang tak boleh gerak kat bangun sah kedua, gerak stop gerak situ. Sedangkan depan sah kita kosong contohnya. Nah, tepi kita gelonggar. Situ kita kena gerak antara pergerakan yang disukai dalam sembahyang. Jadi oleh kerana itu kita kena praktik benda ni, kena buat. Bukan sekadar kita dengar kuliah, bukan sekadar kita dengar mengajar, bahkan ini antara sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan Nabi kita kalau sebelum Nabi kita alaihi salatu wasallam akad takbir, Nabi kita cek sah dulu, dia cek. Dan benda ni lekat kepada para sahabat. Cek dulu, baru dah akad takbir. Sebablah terimam kita nak latih ni orang yang a'lam, orang yang alim. Biar dia tahu. Jangan mata kau orang tak depan jadi terimam ada. Lepas qomat tu akad takbir selalu makmum masuk sah dak lagi. Allah, tak tu. Nah, lorak pas Zuhur ni dah kelai pula terimam. Nah. Jangan ajar tabiat ni bahaya. Kita sebagai terimam kita kena ingat tanggungjawab kita dengan makmum. Kita kena pastikan mereka ni penuh sah dulu, betul sah dulu, barulah kita akad takbiratul ihram. Maka dengan kita mengangkat takbiratul ihram, kita nak masuk. Bagaimana pergerakan kita? Apabila kita membaca ataupun kita masuk saf, adalah doa-doa yang disunatkan kepada kita, macam-macam yang dibuat oleh para ulama kita. Sebagai perkara yang untuk merawat kita, untuk mengobat kita supaya tidak lalai, tidak lupa, ataupun supaya kita dalam semaya ni datangnya khusyuk dalam semaya kita. Untuk mendatangkan khusyuk dalam semaya. Maka doa-doa ni kalau perlu amal-amal lah. Kita baca di antara biasanya surah An-Nas diajar kepada kita. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Kita diajar daripada berlindung daripada syaitan dan sebagainya. Jadi kalau kita berhajat kita baca, kalau tak berhajat tak apa. Hak penting kita baca untuk kita minta dengan Allah Subhanahu Taala supaya Allah Taala bagi kepada kita dapat fokus dalam sembahyang untuk kita betul-betul menghadap Allah Subhanahu Taala bebas daripada gangguan-gangguan syaitan. Jadi apabila imam akad takbir, maka kita makmum pun selalu akad takbir. Ini antara pahala yang paling besar dalam sembahyang, yang disebut sebagai orang yang mendapat takbiratul ihram sekali dengan imam. Jadi kita kena rebut bahagian ni dah. Kita kena rebut. Jangan hak kita duk rebut ni berapa dia nak. Ada RM je kita berebut. Tapi hak ni kita tak rebut. Cerita para sahabat dulu kita tahu belaka tak? Sampai ke peringkat hak tinggal takbiratul ihram ni Abdul Rahman bin Auf, sampai ke peringkat kerana barang dagangan dia tu lah yang menyebabkan dia tak boleh takbiratul ihram, menyebabkan barang dagangan dia tu dia bagi sedekah contohnya. Ini nak ayat para sahabat dia boleh nilai.
Dia boleh nilai orang yang mendapat takbiratul ihram bersama dengan imam itu adalah orang yang mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak banding dengan harta benda duniawi. Jadi antara benda yang kita kena utamakan dalam semaya kita apabila kita nak persembahkan kepada Allah Ta'ala yang teristimewa, maka semaya jemaah itu nombor satu. Nombor duanya ialah semaya jemaah yang kita mendapat takbiratul ihram sekali dengan imam. Biar ada dalam diri kita. Kan kadang-kadang tinggal juga tu tak apalah kita kira, tapi paling-paling tidak biar ada dalam diri kita, kita nak jaga dan nak dapat barang tersebut. Jadi apabila takbiratul ihram imam Allahu Akbar, kita pun selalu sebagai makmum Allahu Akbar. Kalimah yang kita baca Allahu Akbar ni kita kena ingat, kalimah ni kalimah yang sentiasa kita ulang dalam hidup kita. Kita kena ingat balik antara matlamat semaya dulu dah. Kena sambung ni kuliah kita ni, kena ingat semua, kena sambung semua. Supaya apabila kita masuk dalam semaya, matlamat semaya hak tiga hak besar tu tercapai kepada kita untuk kita perolehi, kita hasilkan semasa kita dalam sembahyang. Hak pertama dulu matlamatnya ialah untuk menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengiknakkan nafsu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tarbiyah semaya. Yang keduanya ialah untuk kita rasa Allah Taala itu maha besar, maha tinggi, dan kita rasa diri kita kecil, kerdil, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni. Jadi ini di antara KPI semaya. Antara benda yang kita kena tahu pencapaian yang kita nak daripada semaya. Jadi apabila kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maksud dia Allah Maha Besar. Dan ini di antara kalimah yang kita sentiasa dengar. Bahkan sebelum semaya pun kita dengar ada azan, iqamah yang disebut oleh Bilal. Allah Ta'ala itu Maha Besar, Allah Ta'ala itu Maha Besar, dan kita pun ulangi, sebut dengan lidah kita, kita ingat dengan hati kita, Allah itu Maha Besar, Allah itu Maha Besar. Jadi apabila kita menyebut Allahu Akbar, kita dengar iman sebut Allahu Akbar, kita pun sebut Allahu Akbar, maka di saat itu kita kena ingatlah bahawa kita ini hamba yang hina, hamba yang kecil, yang kerdil, menghadap Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kita kena ingat. Kita menghadap siapa? Menghadap Allah Taala. Menghadap Allah Taala ni siapa? Allah Taala ni maha besar. Besarnya Allah Subhanahu wa taala ini kita kena ingat bahawa tidak ada sebuah kerajaan, tidak ada kuasa, tidak ada raja yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngadap raja atas dunia ni kita rasa kenali ke kan? Kenali weh. Kenali kat lah. Kita rasa kita ni tak kenali dah nak ngadap orang ni, tapi ngadap raja kan kenali. Tak tahu buat apa, dia main dengan sendiri. So kau raja tok guru ya. Salah tok guru telefon mari metar dah. Sudahlah kita kenali dah. Ngadap. Nak rayaknya ialah kita ngadap sesama orang ni pun, makhluk ni pun, hak ada jawab tes sikit dia lebih pada kita pun kita kenali. Ni ke ngadap Allah Taala, hak maha besar. Napa tak? Jadi kita kena bawa bagai tu. Kena bawa diri kita supaya kita merasai, menghayati Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Bukan sekadar kita sebut dengan lidah saja. Bukan sekadar tu. Ni hak nak sebut apa penting kepada kita pendidikan dalam sembahyang. Barulah semaya boleh menghasilkan KPI tadi kepada kita. Matlamat hak dia nak daripada semaya kita. Jadi apabila lah kita merasai Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, semua hak lain kecil-kecil belaka. Kecil belaka. Allah Taala je hak maha besar. Dan kita rasa dari sudut kuasanya ialah kuasa Allah Ta'ala yang maha besar, kedudukannya Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha besar. Sudah tentulah dari sudut perintah arahan adalah Allah Ta'ala itu yang maha besar. Kita kena rasa gitu. Duduk depan Tuhan, tak ada dah hak aku kena ikut, hak aku kena patuh, perintah hak aku kena ikut, hak aku kena patuh, melainkan perintah yang lahir daripada Allah yang maha besar. Kaedah kita kejap jabat ni. Kaedah kita kejap jabat. Apabila ketua bahagian, ketua dia kalau kita berjabat ni dia ada ketua bahagian, apa tegak dia ada dia ada penolong pengarah, ketua penolong pengarah. Lepas tu dia ada pengarah. Kalaulah kita kerja ni, penolong pengarah mengarahkan kita. Mengarahkan kita buat sekian-sekian perkara. Kita betul buat. Lepas kita buat tu tiba-tiba
Ketua penolong pengaruh pula buat keluar arah. Ketika ni kita nak ikut hak mana? Sudah tentulah kita kena ikut hak ketua penolong pengaruh. Kita kena tinggal dah hak penolong pengaruh suruh buat tadi. Mari pula pengaruh suruh buat benda lain pula. Tu kata nak buat mana? Kena tinggal, kena ambil arah dia. Jadi dari sudut kuasa sudah tentulah apabila kita mengakui Allah Ta'ala yang mempunyai kuasa yang maha besar, kedudukan yang maha tinggi, yang maha besar, maka di sudut arahan dan perintah juga adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nilah aku semaya depan dia, nilah aku besarkan dia, nilah aku kena ikut segala perintah dan arahannya, sebab dialah yang maha besar. Jadi kita masuk depan Tuhan itu, kita akad takbir itu dalam keadaan kita sedia untuk melaksanakan, merealisasikan segala perintah dan arahan yang akan keluar daripadanya. Itu kita kena duduk. Sebab itulah dari body language, bahasa body kan. Kita dalam bab semaya ni kita kena ngaji sikit bahasa body. Bahasa body orang duduk berdiri ni kan, super askar, dia bagi ni tak ada baris belah duduk dah. Dia baris belah berdiri belakang. Apabila dia baris belah berdiri, bersedia dia kata tak? Bersedia. Duduk bersedia. Bersedia tu maksud apa? Bersedia ini maksudnya ialah sedia untuk mendengar arahan, mendengar perintah untuk dilaksanakan. Sebab itulah semaya-semaya ni kena berdiri. Wajib berdiri. Setara mana letih kita wajib berdiri. Yang dibenarkan duduk hanya bagi orang yang uzur setara mana tak boleh berdiri. Ada setengah pandangan ulama wajib diri dalam solat fardu ini siapa ke pekat bertukar lah. Sandar dinding lah. Nak rakyat wajibnya berdiri. Bapa? Berdiri ni body language-nya ialah kita duduk dalam keadaan bersedia mendengar perintah dan arahan daripada kuasa yang terbesar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata ni lah UMNO ni disebut UMNO tak mengaji bab semaya. Masuk Allah Akbar kena UMNO selalu dah. Baru Allah Akbar baru tu. Semaya dia gimana kita tak tahu. Sebab tak kena jemala dia. Tak kena Allah. Ngadak Allah, ngaku Allah Maha Besar. Perintah Tuhan tahu duk mana. Hal ni kita kena ingat dah. Apabila kita duduk depan Tuhan, ngaku Allah Maha Besar, jangan nipu dengan Tuhan. Tuhan tahu. Kita semaya jangan munafik. Ingat, kita semaya jangan munafik dengan Allah Ta'ala. Jadi apabila kita semaya betul-betul semaya, masuk saja takbir, kita kena ingat kita menghadap Allah, kita sebut Allah Maha Besar, bererti Allah Ta'ala dia mempunyai kuasa yang terbesar, yang tertinggi, dan segala perintah dan arahannya wajib kita patuh dan taatinya. Dan kita kadang-kadang berdiri, apabila sahaja kita sebut Allahu Akbar, kita pun rasalah kekerdilan diri kita, kehinaan diri kita. Lebih-lebih lagi kita rasa Allah Tuhan, maaflah Tuhan, tak ada aku, ada benda salah denganmu Tuhan. Rasa selalu. Apabila kita duduk situ, kita rasa selalu. Nampak tak? Kita rasa selalu salah kita dengan Allah Ta'ala. Kita rasa selalu kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni pentingnya semaya. Menjadi mukaffirat. Sebab apa? Sebab sebut saja Allah Ta'ala Maha Besar ini, diri kita dah isaf dah. Rasa dah salah banyak dengan Allah Ta'ala. Cuainya kita dalam melaksanakan perintah Allah. Lemahnya kita dalam, banyak kekurangannya kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Besar. Perumpamaan macam-macam kita buat kan. Kita dengan anak kita aja. Kita dengan anak kita. Kita dengan anak kita, kita tengok dia duk mai. Dia duk mai jual ke mai begitu mai begini ke tak? Tiba-tiba kita nak suruh benda dia. Kita panggil dia, "Mak, buat tak ira." Sekali panggil. "Mak, buat tak ira lagi." Naik angin dah kita dua. Nah, yang ketiga tu tubik dah mulut. Tubik mulut, tak naik tangan lagi. Nah, tak naik tangan lagi tubik mulut. Oh, besar sangat kerja dia. Kita kata anak kita, tak dengar kata kita tadi tak? Kita kata apa? Oh, besar sangat kerja dia. Nak royaknya kita, nak anak kita besar kerja kita. Tu nak royak. Nak royaknya ialah kita marah ke anak kita. Apabila anak kita duk besar kerja dia, tak besar kerja kita. Bagaimana Allah Ta'ala dengan kita? Bagaimana Tuhan dengan kita?
Nilai kita pok ni, kita serah, kita ni bergadah. Anak kita tak gegar sikit abu, aku sebagai ayah dia. Kita sebagai mak, tak gegar sikit abu, aku sebagai ibu dia. Contohnya. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala yang kita akui dan kita belajar. Segala-gala Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tak sepatut kita sebagai hamba mengaku hamba kepada Allah, ada perintah Allah yang kita perkecilkan, yang kita perlekehkan. Wal-iyazubillah. Sebab itulah kita lah ni kita kena ingat semaya nak didik bagian ni. Nak didik mana? Nak didik bahawa diri kita kena letak Allah Ta'ala Maha Besar. Gapo-gapo kerja Allah Ta'ala dulu depan. Tuhan dulu. Gapo-gapo Allah Ta'ala dulu. Apabila ti'imi akad takbir, kita pun pakai akad takbir. Membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita memuja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan kita dah lupa dah. Orang panggil kehidupan duniawi kita. Lupa semata. Tinggal semata. Ada. Sebab takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni mengharamkan kita daripada segala aktiviti duniawi. Tutup lu semata. Buk dunia, kita ngada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak fokus kepada arahan Tuhan. Apabila ti'mi baca, kita lepas takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Disunatkan kita baca doa iftitah. Lafaz doa iftitah ni pelbagai dah. Kalau kita tengok dalam kitab, lafaz doa iftitah ni pelbagai. Kita boleh ambil hak mana kita serah sedap dengan jiwa kita, masuk dengan diri kita, kita boleh ambil. Cuma tempat kita tanah Melayu seragam, diseragamkan. Dan kita menggunakan lafaz yang kita baca pada hari ini. Dan kita sebut Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita mentakdiskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebut kalimah ni kalimah pujian kepada Allah, dan kalimah ni kalimah takdis Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kalimah takbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita masuk wajah tu. Kita mengaku depan Tuhan ni. Wajah tu. Wajah tu ni berarti kita menghadap diri kita kepada siapa? Kepada Allazi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Kita kena terbayang dalam fikiran kita ni. Terbayang masuk semak dalam fikiran kita ni, kita menghadap siapa? Menghadap yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar. Langit bumi. Langit bumi ni kalau kita tengok dalam YouTube pada hari ni, dalam filem dah, kita tengok lagu mana digambarkan langit dengan bumi ni. Allahu Akbar. Langit bumi ni kalau kita tengok dunia pada hari ini, kita ni siapa kita ni? Nak pergi situ. Nak pergi situ, nak pergi mana? Nak suruh kenal diri kita depan Tuhan. Bak ramai orang tak kenal diri dia depan Tuhan. Allah Ta'ala yang kita sembah ni ialah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi. Lepas tu kita duduk mana? Kita duduk atas bumi. Bumi hak mana? Bumi ni hak kecil nak banding dengan langit yang begitu luar. Kita dah kecek banyak kali dah, acak kali dah. Nah, bumi ni hak kita rasa luah ni sebenarnya kecil. Halus, ibarat butir pasir di tengah padai pasir. Butir pasir di tengah padai pasir. Lepas tu puak-puak kita berbelian orang duduk mana hati tu? Lepas tu bersama mana kita? Bersama mana? Bersama mana hak tanah ladai beribu ekar atas tu. Kau mana? Kan? Hak tanah gotu, hak tanah goni, hak duk wak gotu, duk wak goni. Atas tu, atas butir pasir tu. Itulah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa kecil kerdilnya kita depan siapa? Depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masuk bagian ni, masuk. Sebab ini antara matlamat sembahyang. Jangan gaduh kita nak sembahyang ni dah. Jangan gaduh. Sebab itulah kalau kita sembahyang gaduh lorak, tak ada nak perhati bagian ni ke? Hak ni lah banyak ke hak orang duduk tak si ketuhan lah mana ni. Sebab dia tak masuk. Dia tak masuk. Roh semaya tu tak masuk dalam diri dia. Kan? Orang panggil semaya kulit. Tak semaya isi. Jadi kita semaya ni biar kulit dengan isi tu biar ada belakang. Baru sedap kau mana. Kan? Pergi beli buah kedah. Kan? Kulit saja. Oh habis nyopoh kepada tuan kedah. Nampak tak? Kita marah. Jadi bagaimana Tuhan? Kita pergi atas kulit je dia. Isi tak masuk. Allahu Akbar. Lagu mana? Allah Ta'ala kata kita. Jadi sudah tentulah isi ni bagi kita nak masuk. Jadi kita masuk, Allah kecilnya aku depan Tuhan. Tak ada. Kalau kita duduk rasa besar ni kan sama bapak kita kau kan.
Nah, kita sama bapak kita ni memang sama-sama serupa. Tapi depan Tuhan, Allah halusnya aku, kecilnya aku. Kan kalau kita tengok semut, kita boleh jejak, kita boleh jerit, boleh nyek. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Lepas tu pula kita sebut, kita menghadap Allah Taala, Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Hanif. Hanif ni kita tahulah suci, bersih. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Musliman dalam keadaan kita menyerah diri. Musliman ni seorang muslim, apa yang dikatakan seorang muslim iaitu istislam, iaitu kita menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Taala. Sebelum tu awak keluar arahan, sebelum tu imam baca arahan Allah Taala kepada kita, kita mengaku dah bahawa kita ini betul-betul menghadap Allah Taala yang menciptakan 7 langit dan bumi dalam keadaan kita ini hanif. Tauhid kita sullah betul, cuci kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dalam keadaan menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Taala. Selendar, depan tu selendar. Serah diri. Bukan kita pergi dalam keadaan rasa besar diri, bukan kita pergi dalam keadaan rasa ego, tak ada. Kita pergi betul-betul kita serah diri, Tuhan ikut mulah Tuhan, mau nak suruh apa pun Tuhan aku akan junjung belaka Tuhan. Begitu. Itu musliman. Ikutlah Tuhan mau nak suruh apa pun. Ni masuk dalam bab iktiraf, kita mengakui diri kita depan Allah Taala hanif muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan dari kalangan orang musyrik. Aku tak serupa dengan tu Tuhan. Kau mana? Kita ayat lalu Tuhan, aku ni Tuhan tak serupa dengan orang musyrik. Aku bukan dari kalangan orang yang menyungutukan Engkau ya Allah. Sekali ikut perintahmu, sekali perintah orang lain Tuhan. Tak, aku bukan jenis tu Tuhan. Kita mengaku ni iktiraf dalam semaya, dalam doa iftitah, bahawa kita bukan golongan musyrik yang mana menyungutukan Allah, sekali taat kepada Allah, sekali taat kepada makhluk, sekali taat kepada orang lain yang berbelah bagi dalam hidup dia. Tidak, aku ni betul-betul Allah, dari sudut akidah pun aku suci, dari sudut ibadat pun aku serah diri kepadamu ya Allah, ikut perintahmu ya Allah. Aku bukan dari kalangan orang musyrik. Lepas tu kita buat lagi, kita ikrar pula. Lepas iktiraf kita ikrar. Nah, kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semaya aku ni. Hak kita duk semaya itulah. Nah, Allahu akbar. Hak kita duk semaya ni. Sesungguhnya semaya aku ni Tuhan. Kita ayat Tuhan ni. Nusuki ni ibadat. Ibadat. Apa sahaja kita buat ibadat tu dia panggil nusuk. Cuma ada istilahnya, dari sudut istilahnya ibadat haji, nusuk. Tapi nusuk di sini maksudnya ialah iaitu segala ibadat. Semaya kita, segala ibadat kita. Wa mahyaya di sininya ialah iaitu hidup aku tu, hidup. Hidup ni berarti kita bangun tidur balik. Segala benda aktiviti kita, segala benda kerja buat kita, segala benda yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, wa mahyaya wa mamati, dan mati aku Tuhan. Mati kita di sini bukan mati kena kapal masuk dalam kubur ni. Mati sini maksudnya ialah kita tidur, kita rehat. Kita tidur. Kayak kita tidur ni mati, kayak kau mana? Kau mati ni hidup. Kau tidur ni hidup. Tidur ni mati. Bismikallahumma ahya wa amut. Kita baca pagi pula sedar, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah ia mematikan aku, dan kepadanya aku kembali. Kita mengaku dengan Tuhan depan semaya, dalam semaya ni, dalam mukaddimah semaya kita ni, iftitah semaya kita, pembukaan semaya kita mengaku depan Tuhan, dan kita ikrar bahawa semaya kita, ibadat kita buat dalam hidup kita sehari-hari, baca Qurannya, kita puasanya, kita sedekahnya, dan hidup kita segala aktiviti yang kita buat, dan mati kita hak kita tidur naja 4 jam, hak tidur boleh kuliah kau tak kan, boleh duduk mana kalau kita tidur, hak kita keadaan kita tak khabar ni, semua sekali kita mengaku lillahi rabbil alamin, aku buat kerana-Mu belaka ya Allah Tuhan sekalian alam. Ini ikrar kita. Allah ikrar kita, nengu kita.
Buka TV lillahi ta'ala. Ha. Agak mana agak-agak? Kena atas butir selalu dah. Fikir-fikirlah. Dah. Baca surat khabar majalah lillahi ta'ala. Mai bola lillahi ta'ala. Segala benda kita ngaku ni dalam semaya ni lillahi ta'ala belaka. Nak on TV tu bismillahirrahmanirrahim. Tengok cerita India. Bollywood, Hollywood. Betul ke tak betul? Tak tahulah. Fikirlah sendiri. Kenapa tak? Apabila benda ni apalah semaya ni orang panggil blueprint kita, hidup kita. Semaya ni menggariskan panduan kepada hidup kita. Dia boleh bimbing hidup kita. Kalau betul-betul benda ni meresap dalam jiwa kita, nescaya kita tak akan buat benda bercanggah dengan ikrar kita. Tak akan buat. Kalau kita tahu dah filem ni bagai tak boleh kelih, nak baca bismillah pun tak tergamak ke mana? Cakap nak cerita Hollywood tu baca bismillah. Suka kan nak baca bismillah tak masuk cerak-cerak dah bagian ni tak kena dengan gapo aku baca dalam semaya. Jangan buat. Kenapa dah? Baca majalah Hot URTV apa? Gapo dia majalah macam cek lah remajanya gaponya dak. Sebab lama kita tak baca majalah. Majalah hok pelik-pelik tu kita nak baca dengan bismillah tak tergamak petik lagi. Kenapa dah? Jadi apabila tak tergamak tu hati kita kata tak betul dah tu. Istafti qalbak kata Rasulullah SAW. Nak buat gapo-gapo tanya hatimu. Hati orang beriman insya-Allah dia bagi petunjuk yang betul. Jadi kalaulah kita dah baca dalam semaya benda ni insya-Allah dia akan kontrol kita. Mana bagai boleh buat, mana bagai tak boleh buat. Jadi hidup kita betul. Lillahi ta'ala. Mai bola lillahi ta'ala tak apa, mai kan. Tengok 10 minit 10 maghrib berhenti. Contohnya kan. Kita nak tengok TV, tengoklah lah ni TV Al Hijrah ada macam-macam siaran hok molek-molek lah ni, tengoklah tak ada masalah, tengoklah. Jadi nak banyaknya Islam bagi peluang kepada kita seluas-luasnya untuk kita menjalani aktiviti hidup kita tetapi landasannya lillah. Itu landasan dia. Lillah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semaya kita ni membetul hidup kita. Inilah hakikat membesarkan Allah Taala dalam hidup, iaitu apabila kita buat segala-gala kerana Allah. Kita ni kan sikit-sikit sebut nama dia tu. Sikit-sikit nak sebut nama dia tu ke mana? Ada orang cemburu kata Allah besar sangat kau itu. Nampak tak? Ada lalu orang cemburu. Oh besar sangat kau itu. Contohnya ni kita sikit-sikit Allah. Sikit-sikit Allah. Buat kata Allah. Buat gani Allah. Memang betul. Dah ni lah kita kena besar dalam hidup kita. Jabarulah Allah Akbar tadi. Seolah-olahnya doa iftitah ni mentafsirkan apa yang dikatakan Allahu Akbar tadi. Seolah-olahnya begitu. Kan? Untuk kita menghidupkan secara realiti dalam kehidupan kita. Kemudian kita sebut pula. Apabila siapa lillahi rabbil alamin. Apa dah sambung? Kita pun sebut ni wazalika wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita pun sebut bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, kan? Tidak ada syirik sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita buat sesuatu tidak ada melainkan demi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sekutu. Tak ada kita buat barang ni kerana benda ni, buat barang ni kerana benda lain, tak ada. Kita ngaku depan Tuhan tu bahawa gapo saja mesti lillah dan tidak ada sekutu bagi Allah, bererti kita buat benda tidak ada pun kerana benda lain, dan begitulah aku diperintah, begitulah aku disuruh, begitulah aku diperintah, dan aku dari kalangan orang yang menyerah diri. Kita dari kalangan muslim, orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu taala. Apabila kita baca doa iftitah, lalu kita ingat apabila kita semaya Jumaat, kita dengar bacaan imam. Bacaan imam, kita baca Fatihah. Cuma apabila kita masuk dalam semaya, kita masuk dalam semaya, kita pergi lewat. Apabila kita pergi lewat sikit, tiba-tiba kita gitu tak ada baca dah. Sama ada baca Fatihah ke baca surah. Maka ketika tu kita tak bolehlah baca doa iftitah. Jangan dah baca, boleh. Sebab dengar bacaan iman itu wajib. Doa iftitah itu
Sunat. Belaga wajib dengan sunat, dia gugur hak sunat. Dah nak baca sangat kat gawah lah. Gawah. Dah nak baca sangat kat. Begitu. Jadi kita nak pilih pahala tak kena tepat ke mana? Nak pilih pahala tak kena tepat apa kita ni? Sebab ni dah. Yang kedua maya sunat. Dah kita pergi lewat. Nampak dah riak-riak tu bila nak qomat. Bolah kat takbirnya. Ni kat maya sunat lagi. Tak ada takbiratul ihram dengan tu imam, rugi besar kita. Nak banding dengan semaya sunat ni. Dah kita rajin kat gawah ke mana? Ataupun kita tunggu tu imam akad takbir, kita semaya wajib, lepas semaya wajib tu semaya sunat. Dah rajin. Begitu baru betul. Cara tu biar betul nak buat pahala. Ni nak buat pahala tak kena cara boleh kurang pahala. Tak ada pasang. Dah. Jadi dalam bab ni apabila kita pergi lewat, kita tinggal doa iftitah. Fokus kepada bacaan imam. Dengar bacaan imam. Sebab mendengar bacaan imam itu adalah wajib dalam sembahyang. Jadi apabila kita baca Fatihah, kita kena perhatilah makna-makna Fatihah. Makna Fatihah ni besar. Kan kita kena baca kuliah lain khusus untuk Fatihah. Apabila kita dengar bacaan Al-Quran dalam sembahyang, kenapa wajib mendengar bacaan imam dalam sembahyang? Kenapa wajib? Tadilah. Apabila kita berdiri, body language-nya menunjukkan kepada kita bahawa kita berada dalam keadaan bersedia mendengar apa sahaja arahan dan perintah daripada Allah Ta'ala, maka imam membaca adalah membaca watikah ataupun membaca risalah daripada Allah untuk kita sebagai hamba-Nya. Imam baca tu Allah Ta'ala suruh baca tu. Hak itulah dalam baca email itulah hak ada perintah, ada larangan, ada suruhan, dalam itulah ada segala Tuhan ayat kita gapo, sudah tentulah kalulah askar hak panglima dia royak dia kena dengar, kita ni Allah Taala royak lebih-lebih lagi kita kena dengar. Jangan duk gilah lain. Dengar molek. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah satu ketika Nabi kita dengar sesuatu bacaan daripada makmum. Lepas semaya Nabi royak lalu. Nak royak. Jangan sekali-kali kita nak baca barang lain. Sebab itulah ulama khilaf. Ulama khilaf tentang bacaan Fatihah makmum. Ada setengah berpandangnya makmum tak perlu baca Fatihah. Pada dengan hak tu imam aja. Nak royak wajibnya dengan hak tu imam ni. Ada setengah kata makmum tak perlu baca. Sebab apa? Sebab pada dengan baca imam aja. Dengar imam tu hak pentingnya. Tapi mazhab kita berpandangan tidak begitu. Makmum juga kena baca Fatihah. Sebab itulah cara tu imam tu biasa dalam mazhab kita, lepas tu imam baca Fatihah, dia kena sakatah sementara. Beri peluang ke makmum baca Fatihah supaya tak tindai baca jadi apabila sesat tu agak-agak nak sesat tegak baru dia sambung dengan baca surah. Itu biasa amalan tempat kita. Jadi apabila begitu, kita dengar ayat Al-Quran daripada imam, kita dengar daripada Allah Ta'ala. Itulah dia bentuk arahan, itulah dia bentuk larangan, itulah dia suruhan, itulah segala apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita yang wajib kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuh. Sebab tu teka qiyam tak boleh baca barang lain. Tak boleh baca. Qiyam ni tak boleh baca barang lain. Kita tak boleh baca barang lain tu maksudnya ialah kita kena baca Al-Quran. Dan dalam semaya ni amo nak tanya. Kita nak semaya hak istimewa kan. Kena buat yang terbaik. Nak buat terbaik secara berjemaah. Lepas tu pula hak semaya yang paling afdal di sisi Allah Taala nya ialah semaya lagu mana? Afdalus solah atwalul qiyam. Semaya yang paling afdal kata Rasulullah SAW nya ialah sembahyang yang paling panjang qiyamnya. Amo nak tanya, ada ke orang duk cacat qiyam duk saja tak baca gambar satu, ada ke tak? Tak ada. Berarti yang paling panjang qiyam itunya ialah yang paling banyak membaca Al-Quran. Berarti kelebihan semaya kita ni dinilai oleh Allah Ta'ala terletak kepada apa dia? Baca banyak tak banyak Al-Quran dalam sembahyang. Sebab itulah kalau kita semaya sore kita boleh panjang. Kalau kita semaya jemaah ni gak macam-macam makmum belakang kita kena pelera lah ke mana. Kecuali kita pakat dah puak-puak kita. Pakat dah malam ni isa ni kita nak panjang. Boleh panjang. Boleh kita pakat sepakat. Tu pun kalau kita tak dengar budak tiak.
ataupun kita tak dengar orang gelisah. Kenapa tak? Makmum ni dia kena, tu imam ni kena pandai juga. Kalau ada agak-agak makmum dia gelisah belakang tegak, dia kena pendeklah bacaan dia. Hak pentingnya ialah kedudukan semaya yang paling afdalnya ialah yang paling panjang qiyam, bererti paling panjang membaca Al-Quran. Itulah sembahyang yang paling tinggi nilai di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dalam baca Al-Quran itulah kalamullah, yang kita dengar arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengar arahan, perintah Allah. Dalam keadaan kita bersedia nak buat perintah Allah Ta'ala, kita berdiri. Dalam keadaan kita qiyam. Muslimin muslimat ahli Jumaat sekalian, jadi cubalah kita menghayati benda ni dalam semaya kita. Kan, apabila kita dengar bacaan imam, maka itulah dia kalamullah. Kan, yang kita menyembah Allah, yang kita mengadap Allah, yang kita bersedia untuk mendengar dan mentaati segala perintahnya dalam hidup kita. Maka inilah yang dikatakan kehidupan kita, kehidupan yang didorongi, yang ditunjuki, yang dibimbingi oleh ibadat sembahyang kita. Kerana sembahyang kita boleh merundukkan diri kita hanya kepada Allah Ta'ala. Matlamat nombor satu semaya. Ingat balik, kan? Semaya ini adalah menundukkan nafsu kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita rasa Allah Ta'ala itu maha besar, maha tinggi. Dan kita rasa diri kita adalah kerdil, hina diri kita, rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi masa sekarang telah untuk pagi ini, insya-Allah kita sambung surah Fatihah dalam kuliah yang lain kali, untuk kita melekatkan lagi pengajian kita berkaitan dengan sembahyang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyaikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal munafikin wansurna 'alaihim ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.